Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, salam terjah. Kali ini kita masih bicara soal warga asing. Macam biasa kita akan bercakap soal kebiadaban, kurang ajar, naik tocang di kalangan warga-warga asing yang sudah lama mendiami negara kita Malaysia yang tercinta ini. Dan kali ini saya nak mengulas tentang isu makcik Kemboja ini yang sedang viral sekarang ni. Kita dengarkan dulu apa yang dia kata. Orang Kemboja memang rajin. Tak dibandingkan dengan orang Melayu, malas. Ada orang komen, dia cakap, ini ke yang owner dia orang Kemboja? Ibu orang Kemboja ke? Yelah, memang saya orang Kemboja. Apa kena mengena kalau orang Kemboja dengan orang Malaysia? Apa beza? I memang orang Kemboja. I dilahirkan di Kemboja, tapi I dibesarkan di Malaysia. So ada apa-apa kalau orang Kemboja memang pandai menyaga kan? Betul tak? Dan orang Kemboja memang rajin. Nak dibandingkan dengan orang Melayu, malas. Itu. Okey, baiklah. Kita dah pun mendengar kata kenyataan daripada makcik Kemboja ini bahawa Melayu malas, dia rajin berusaha, dia kaya. Itu memang dah kita tahu di dalam kehidupan kita, siapa yang rajin berusaha dia akan berjaya, siapa yang malas dia akan ketinggalan. Tapi makcik Kemboja tak boleh pukul rambang kata Melayu malas, sebab kejayaan yang dikecapi oleh beliau sebenarnya kerana orang-orang Melayu yang kebanyakannya membuat tempahan baju, pakaian jahit dan sebagainya daripada beliau. Dan dari mana mereka dapat wang kalau mereka malas untuk mengayakan makcik Kemboja? Jadi tidak wajar saudara dia bercakap begini seolah-olah dia merasakan dia terlalu hebat, terlalu sombong, bongkak, terlalu ujub, takabur. Dan kita juga ada melihat video-video beliau sebelum ni dia memaki hamun pekerja-pekerjanya yang viral tular satu Malaysia. Dan saya nak nasihatkan kepada makcik Kemboja supaya berhati-hati dengan keceluparan mulut kamu itu yang boleh membinasakan diri kamu. Dan kita pun dapat melihat banyak ada laporan-laporan polis yang dibuat termasuk di kalangan orang Champa Kemboja terhadap beliau. Dan kenyataan itu menggugat sebenarnya keseluruhan orang-orang Kemboja yang berada di Malaysia ini, terutamanya warga asing yang sebelum ini datang sebagai pelarian, sebagai buruh, sebagai itu ke negara kita. Dan saya amat terkejut dengan kenyataan beliau tu yang jelas satu penghinaan dan satu tindakan biadab dari seorang usahawan yang naik di negara ini. Konon-konon dia dilahirkan di Kemboja dan dibesarkan di negara ini, dan kita mengesyaki beliau mendapat IC biru. Jadi saya nak menggesa kepada kerajaan tarik balik kerakyatan daripada makcik Kemboja ini, kerana dia kurang ajar. Dia bercakap sesuka hati dia, menghina bangsa Melayu, negara kita. Inilah yang berlaku bila warga asing sudah semakin lama berada di negara ini dan mereka merasakan mereka adalah tuan kepada kita, tuan kepada orang Melayu. Mungkin staf-staf dia, kaki tangan dia pun ramai orang Melayu. Sebab itu dia merasa tuan. Jadi kita nak bawa usul juga kepada kerajaan supaya menarik balik semua kerakyatan yang diberikan kepada warga-warga asing ni. Tak kira lah Kemboja ke, Myanmar Rohingya ke, Bangla ke, Pakistan ke, Thailand ke, apa semua, Indonesia ke, yang berada di negara ini tarik balik. Dan mereka boleh tinggal di negara ini sebagai pemaus tautin tetap. Beri dia PR, IC merah. Baru dia merasakan betapa gelapnya dunia ini, kerana dia tidak dapat keistimewaan yang dimiliki oleh rakyat Malaysia. Hari ini dia IC biru saudara. Sebab tu dia rasa dia hebat, kerana keistimewaan yang ada kepada rakyat Malaysia semua dia tapau habis. Dan mereka merasakan negara ini dah jadi hak mereka. Mereka merasakan mereka adalah pribumi di negara ini. Dan kalau nak duduk di Malaysia,
Permastautin tetap IC merah. Itu yang sepatutnya dilakukan oleh kerajaan hari ini. Jangan biarkan mereka-mereka, terutamanya yang kurang hajar ini, terus mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mengecewakan, menghampakan, mendukacitakan rakyat Malaysia. Mereka adalah pendatang. Mereka datang ke negara ini cari makan dan tinggal di negara ini, dan sekarang mereka merasakan mereka ada hak sama seperti rakyat tempatan. Jadi saya harap kerajaan dapat membawa perkara ini ke parlimen, tarik balik kerakyatan warga negara asing yang diperolehi secara tidak betul, secara rasuah, secara under table dan sebagainya. Kerana dengan benda-benda macam inilah yang menyebabkan akhirnya rakyat kita terasa dianaktirikan. Sedangkan kita tahu ramai lagi rakyat Malaysia, terutamanya kaum-kaum pribumi di Sabah dan Sarawak, penduduk Malaysia, kalau kita tengok laporan hari ini 9,000 lebih yang belum lagi mendapat kad pengenalan sehingga hari ini. Orang asli dan sebagainya yang duduk, yang mendiami negara ini sejak berapa, tiba-tiba orang yang mari merempat dalam negara ini, yang mari sebagai pelarian, mari sebagai pekerja-pekerja buruh amah dan sebagainya negara ini, tiba-tiba berbicara seolah-olah negara ini mak bapak dia orang yang punya. Jadi halau mereka, tarik balik IC biru, beri mereka IC merah, biar dia tahu diri dia itu hebat ataupun tidak. Ini yang perlu dilakukan, ajar mereka ini. Dan saya juga menggesa supaya pihak kerajaan memandangkan warga asing dah terlampau bertimbun-timbun, yang dapat IC biru dah terlampau ramai, yang boleh mengundi setiap kali pilihan raya, boleh bertanding jadi sebagai wakil rakyat dan sebagainya. Jadi kita menggesa supaya kerajaan menukar IC lama ini, MyKad ini kepada yang baru, supaya mereka warga asing yang perolehi IC ataupun MyKad ini secara haram, secara tidak betul, secara palsu, mereka akan ditangkap, ditahan dan dihantar balik ke negara mereka. Kalau tidak, hari ini saya bimbang masa hadapan anak cucu kita, kerana ini adalah tanah tumpah darah kita, ini adalah tempat kita dilahirkan, ini adalah tempat kita dibesarkan, dan kita juga akan mengakhiri hidup kita dalam negara ini. Kenapa orang lain pula merasakan dia tuan, orang lain pula nak menghina bangsa kita, saudara? Justru itu tindakan tegas perlu diambil kepada makcik Kemboja ini. Sekadar itu dulu. Kita jumpa lagi. Salam terjah. Selamatkan Malaysia. Selamatkan tanah airku.